Alright, Gemma, at this moment, I'm arresting you on suspicion of murder. Okay, you don't have to say anything, but you may have a defence if you want to mention one question. Apakah yang membuatkan seseorang membunuh kawan baiknya, memenggal kepalanya, memasukkan badannya ke dalam beg pakaian, menyimpannya selama 2 minggu, kemudian membuangnya ke dalam hutan sejauh 321 km? Bagi pembunuh bernama Jima Michelle, jawapannya mudah, semuanya kerana wang. Jima Michelle adalah pembunuh yang kejam. Motivasinya adalah wang. Fakta kes ini mengejutkan, kata Ketua Detektif Inspektor Polis London, Jim Eastwood. Ini adalah kisah persahabatan yang bermula dalam jemaah gereja Kristian tetapi berakhir dengan tragis. Seorang wanita dibunuh dan seorang lagi wanita berdepan untuk menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Pembunuhan ini terbongkar pada satu petang musim panas ketika sebuah keluarga melancong di sebuah bandar tepi laut. Salah seorang daripada mereka tiba-tiba terjumpa mayat tanpa kepala. Mi Kuan Chong, juga dikenali sebagai Deborah dan kelahiran Malaysia, telah hilang selama 16 hari. Mayat wanita berusia 67 tahun itu ditemui terbaring di dalam hutan di Salcombe, Devon, iaitu kira-kira 321 km dari rumahnya di London. Kepalanya ditemui beberapa hari kemudian di kawasan sekitar. Mi Kuan Chong mengalami kesihatan mental yang agak teruk tetapi berpegang kepada kepercayaan Kristiannya. Itulah yang menurut kenyataan keluarga Chong di dalam mahkamah. Setahun kemudian, perbicaraan pembunuhan mendedahkan butiran yang mengerikan dan sukar dilupakan. Kedua-dua wanita itu dikenali sebagai pengganut Kristian yang taat. Kedua-duanya bertemu di gereja sekitar Ogos 2020. Tidak diketahui apa yang menarik minat kedua-dua wanita itu kepada satu sama lain. Tetapi Chong adalah wanita yang terdedah dengan masalah kesihatan mental dan Michelle mempunyai ijazah dalam osteopati, menawarkan nasihat kesihatan dan penyembuhan rohani. Chong terkenal dengan sifat pemurahnya, berkawan dengan gelandangan dan sedia membantu mereka yang memerlukan. Tetapi menurut pegawai penyiasat, peristiwanya mudah. Jima Michelle menyerang dan membunuh mangsa, kemudian mengangkut mayat dalam beg pakaian biru besar di Salcombe, di mana dia membuang mayat itu. Semasa perbicaraan selama 2 minggu, Michelle sebagai defender mendengar dari bilik kaca. Keluarga Chong pula menonton perbicaraan melalui pautan video dari Malaysia. Bagi pendakwa raya dikenali Hill Casey, memberitahu juri mahkamah bahawa tidak perlu bagi pihak pendakwaan untuk membuktikan motif defendant. Tetapi dalam kes ini, motifnya jelas adalah wang. Hal ini kerana pernah satu ketika mangsa menawarkan kepada Michelle 200,000 pound untuk membantunya mengubah suai rumahnya. Tetapi di saat akhir, Chong telah bertindak menarik semula tawarannya. Tidak lama kemudian, Chong menghilang. Michelle berasal dari keluarga yang kaya, berpendidikan swasta dan ibunya pernah bekerja di Jabatan Negara. Dia memiliki harta di Australia, tempat kelahirannya. Rumah keluarganya di London terletak di kawasan yang purata harga jualannya tidak kurang daripada 1 juta pound. Malah bukti menunjukkan bahawa penyiasat percaya rumah Michelle bernilai 4 juta pound. Bagaimanapun, rumah itu perlu diubah suai. Bilik-bilik itu penuh dengan barang-barang. Beberapa bilik bahkan tidak dapat dimasuki. Terdapat kotak, beg pakaian, peti ais penuh dengan makanan, tilam lama dan bahan bindaan di merata tempat. Dapur kotor, sisa reput di atas dapur dan bersepah dengan dokumen kertas menutupi permukaannya. Michelle lulus dari King's College London dengan ijazah dalam sains manusia yang termasuk kursus dalam anatomi eksperimen. Dia juga bekerja sebagai osteopat di Australia selama 7 tahun sebelum kembali ke England pada 2015, di mana dia tinggal bersama ibu dan kakaknya. Michelle mempunyai keupayaan untuk memotong-motong tubuh manusia menurut maklumat yang diperoleh oleh mahkamah. Pegawai penyiasat mula meneliti rakaman CCTV. Selepas itu, semuanya mulai terungkai. Mayat Chong tanpa kepala ditemui di kawasan hutan di Devon, England. Detektif Eastwood berkata terdapat bukti yang banyak menunjuk kepada Michelle adalah pelakunya. CCTV menjejaki Michelle pergi dan balik dari kawasan yang didiami Chong pada hari dia meninggal dunia. Terdapat juga rakaman CCTV yang menunjukkan Michelle ketika dia pergi ke Devon kemudian kembali. Penyiasat menemui semula beg pakaian berwarna biru yang mereka percaya Michelle menggunakan untuk mengangkut mayat Chong dari Chaplin Road ke kediamannya sendiri di Taman Brondesbury dan menuju ke Devon. Michelle juga mengaktifkan semula nombor telefon seorang jirannya yang meninggal dunia dan membawanya bersama ketika menuju ke Devon dan meninggalkan telefon bimbit itu di kediamannya. Polis kemudian menjejaki alamat Michelle
dan mendapati punca penipuan dan pengkhianatan yang teruk terhadap sebuah persahabatan. Tidak cukup dengan itu, penyiasat menemui surat wasiat yang terbukti telah dipalsukan untuk menuntut tanah milik Chong. Di dalam surat itu menyatakan bahawa 95% harta pusakanya diserahkan kepada namanya bersama-sama dengan harta benda lain milik Chong yang bernilai hampir 3.7 juta ringgit. Ini ditemui bersama dokumen peribadi dan dokumen keuangan yang Michelle ambil dari alamat Chong pada 11 Jun 2021. Polis kemudian mendapat tahu bahawa Michelle juga telah membuat laporan palsu kepada Badan Kebajikan Orang Hilang dengan mengatakan Chong telah pergi menghabiskan masa bersama keluarganya selama setahun di suatu tempat berhampiran laut selepas pembunuhan itu. Pendakwa raya memberitahu juri mahkamah bahawa Michelle telah benar-benar berniat melakukan pembunuhan ini untuk kepentingan peribadinya sendiri. Detektif Eastwood pula menyifatkan rancangan berdarah dingin itu sebagai mengerikan. Menurutnya, apabila anda melihat cara Michelle merancang pembunuhan ini daripada menyambung semula telefon bimbit jiran yang mati sebelum pembunuhan itu supaya dia boleh menggunakannya semasa mengangkut mayat mangsa ke Devon, kepada membawa beg pakaian beroda ke rumah Chong dengan mengetahui bahawa dia akan menggunakannya untuk mengambil mayat Chong selepas dia membunuhnya, ia adalah satu tindakan yang benar-benar keji. Menurut seorang saksi, seorang mekanik di tepi jalan yang dihantar untuk menukar tayar kereta Michelle yang pecah semasa menuju ke Devon menyedari Michelle bertindak pelik. Dia juga terhidu bau pelik yang datang daripada kenderaan itu dan mendapati aneh bahawa Michelle berkeras untuk meletakkan roda yang rosak di tempat duduk belakang dan bukannya di bonet kenderaan. Michelle enggan memberikan keterangan semasa perbicaraannya. Sejak ditangkap pada 6 Julai 2021, dia berdiam diri sepanjang masa. Selain itu, seorang doktor psikiatri memberi keterangan di dalam mahkamah. Beliau dikenali Dr. Alison Callan berkata, Chong sebenarnya mempunyai hubungan yang dirasakan dengan putera Charles dan percaya dia boleh berkomunikasi dengannya melalui laman perkongsian video YouTube. Dan hal ini hanyalah satu penyakit mental yang telah berlaku kepada Chong. Sebenarnya, pada 1 Mac 2021, Chong telah dirujuk kepada Pusat Penilaian Ancaman Tetap pada pasukan brand Community Mental Health. Dr. Callan, pakar psikiatri perunding dengan pasukan brand, berkata, rujukan dibuat apabila Chong menghantar beberapa surat yang ditujukan kepada putera Charles dan Boris Johnson. Kandungan surat itu tidak mengandungi apa-apa yang membimbangkan, tetapi ia adalah pelik, menunjukkan dia mengalami satu lagi episod penyakit mental. Mahkamah London mendapati Jima Michelle 38 tahun bersalah membunuh dan memenggal kepala Deborah Chong Mi Kwan atas pertikaian keuangan. Menurut mahkamah, pihak pendakwa raya berjaya membuktikan konflik dan motif kes ini. Hal ini berkaitan dengan isu Chong telah bersetuju untuk meminjamkan Michelle £200,000 atau setara $1,093,000 untuk mengubah suaian rumahnya, tetapi berubah fikiran pada satu ketika. Keputusan ini akhirnya membawa kepada konflik antara mereka dan pembunuhan ini. Michelle sangat terdesak untuk mendapatkan wang yang diperlukan untuk menyelesaikan pengubahsuaian di rumahnya, dan dia berusaha untuk mengambil kesempatan daripada niat baik Chong. Tapi apabila Chong berubah fikiran, dia memulakan percubaan untuk mendapatkan harta pusaka mangsa secara curang. Pemeriksaan bedah siasat menunjukkan Chong mengalami keretakan tengkorak yang konsisten dengan serangan, dan polis mengecahkan Michelle, seorang pekerja sebagai estopat dan mempunyai pengalaman dalam pembedahan, telah mengakibatkan kecederaan di kepalanya. Di akhir kes ini, juri hakim menyifatkan apa yang jelas ialah Michelle melihat peluangnya untuk mendapatkan dana yang sangat diinginkan sehingga memutuskan untuk menyerang dan membunuh seorang wanita tua untuk keuntungan dirinya dalam jenayah yang benar-benar keji. Seterusnya, Hakim Richard Marks berkata, mangsa mengalami kematian yang tragis dan suspek tidak menunjukkan sebarang penyesalan akibat perbuatannya, dan hukuman penjara seumur hidup atau sekurang-kurangnya 34 tahun penjara dijatuhkan ke atas suspek. Of your crime is profoundly shocking, even more so given your apparent religious devotion, as well as the fact that Deborah Chong was a good friend to you and had shown you great kindness. The sentence of the court is one of life imprisonment, and the minimum term of imprisonment that you will in any event be required to serve will be 34 years. Kawan baik yang disangka menjadi teman ketika sedih rupanya seperti diberi susu di balas tuba. Dunia hari ini sudah hampir pupus seseorang yang digelar sahabat baik. Berhati-hati dalam memilih kawan. Pepatah Melayu klasik ada menyebut, rambut sama hitam, hati siapa yang tahu. Semoga kita dikurniakan orang-orang yang baik di sekeliling dan dijauhi pengkhianatan daripada seorang sahabat. Sekian, terima kasih.